Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Rabu 20 Julai, saya Mazrona Kalinggalan. Kementerian Pembangunan Perindustrian terus komited memantau perjanjian pajakan tanah dan memorandum persefahaman MOU dengan syarikat-syarikat pelabur yang dilaksanakan pada Mac lepas. Ia melalui Perbadanan Pembangunan Minyak dan Gas Sabah SOGDC yang akan mengambil langkah-langkah proaktif seperti yang dinyatakan dalam perjanjian dan MOU tersebut. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joakim Gunsalam menyatakan perjanjian pajakan yang telah ditandatangani, pelabur diberikan tempoh 5 bulan untuk membayar deposit sewa pajakan dalam tempoh 3 tahun pertama. Mengikut perbincangan di antara SOGDC dengan syarikat-syarikat pelabur, mereka akan membuat pembayaran deposit tersebut selewat-lewatnya dalam bulan Ogos 2022. Mengikut perjanjian, sewa pajakan akan dibayar secara berperingkat dan akan dibayar sepenuhnya pada tahun 2047, iaitu 5 tahun sebelum tempoh pajakan selama 30 tahun tamat pada tahun 2052. Dalam pada itu, beliau berkata, pelabur dari dalam dan luar negara memainkan peranan penting untuk membantu mengukuhkan ekonomi Sabah serta memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Datuk Joakim berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Sindumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Kementerian Pertanian dan Perikanan akan memastikan rakyat negeri ini mendapat manfaat terutama peluang pekerjaan di kawasan Felda yang bakal dibangunkan dengan tanaman padi di Semenanjung Dan Lahad Datu. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan memberi jaminan warga Sabah akan diberi keutamaan terutama penduduk di kawasan tersebut dalam bidang pekerjaan sektor berkenaan. Kita tidak mahu lagi mengulangi kesilapan itu. Maka sebab itu kawasan Felda yang dicadangkan untuk penanaman padi ini akan kita pastikan supaya apa juga peluang pekerjaan yang akan diwujudkan akan kita berikan kepada rakyat Sabah, terutama sekali dari Tunku terlebih dahulu. Datuk Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Adun Tunku As-Safal P. Alian mengenai manfaat yang diperolehi rakyat Sabah sekiranya Felda di kawasan Tunku dilaksanakan ketika persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Felda secara prinsip telah bersetuju bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi mengusahakan tanaman padi seluas 11,000 hektar di Semenanjung Dent, Lahad Datu bermula hujung tahun ini. Seramai 45,250 pelajar sekolah menengah serta institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Sabah telah menerima bantuan khas tunai peperiksaan, bakti dan bantuan tunai pendaftaran Institut Pengajian Tinggi Budi tahun lepas. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu demikian ketika menjawab soalan Adun Kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Muhammad Arifin, bagi daerah papar seramai 42 pelajar di daerah itu telah diluluskan menerima bantuan berkenaan tahun ini, melibatkan peruntukan berjumlah RM73,500. Bagi program ini, pejabat kita dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Jahins masih dalam proses memuktamadkan senarai nama pelajar yang layak untuk diberi bantuan ini. Bantuan bakti berjumlah RM200 seorang kepada pelajar yang menduduki Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Manakala bantuan budi diberi secara sekali bayar kepada pelajar B40 dan M40 yang pertama kali mendaftar ke Institut Pengajian Tinggi secara sepenuh masa di seluruh negara yang diiktiraf kerajaan. Sebanyak RM2,000 diberi kepada pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dan RM1,500 kepada pelajar peringkat diploma.
Sementara dalam majlis berasingan, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan program bantuan ihsan komputer baik 2.0 diteruskan lagi dengan pemberian 1,000 komputer kepada pelajar B40 di negeri ini. Pemberian komputer itu bagi memudahkan mereka menjalani sesi pembelajaran di institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Pada kali ini, pada tahun ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga telah meluluskan peruntukan untuk 1,000 komputer kepada pelajar-pelajar kita di IPT dan IPTS, dan yang layak hari ini kita sampaikan sebahagiannya, dan kita juga sedang menapis permohonan daripada anak-anak kita yang benar-benar memerlukan peralatan ini untuk membantu mereka dalam pelajaran dan pembelajaran. Datuk Muhammad Arifin berkata demikian selepas menyampaikan bantuan baik kepada 10 pelajar terpilih di Menara Kinabalu. Saya amat bersyukur kerana mendapat bantuan baik dari pihak kementerian ini. Kerana dengan adanya bantuan ini, dia dapat membantu dalam mengurangkan beban keluarga, terutamanya pelajar yang betul-betul menginginkan bantuan laptop tersebut. Daripada program ini, saya sangat gembira kerana dapat meringankan beban keluarga saya dalam pelajaran saya. Dan akhir sekali, harapan saya semoga pihak bertanggungjawab dapat meningkatkan lagi jumlah program yang diadakan pada masa akan datang. Harapan saya untuk ini bantuan ini, semoga pihak yang berkuasa lebih peka dengan student yang masih banyak lagi di sana memerlukan bantuan ini. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu di Sabah meningkat sedikit kepada 234 kes semalam, pertambahan 10 kes berbanding hari sebelumnya. 13 daerah mencatat peningkatan kes baharu berbanding hanya 9 daerah yang mencatatkan penurunan kes. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 7 daerah tidak mencatat sebarang jangkitan baharu. Daripada 22 daerah yang mencatat jangkitan baharu, Kota Kinabalu merekodkan jangkitan tertinggi dengan 112 kes. Jumlah jangkitan yang lebih tinggi adalah sejajar dengan bilangan sampel ujian yang lebih banyak daripada sebelumnya. Terdapat 3,127 jumlah sampel ujian semalam dengan kadar positiviti 11.48%. Sebanyak 228 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 4 kes dalam kategori 3 dan 2 kes dalam kategori 5. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan terus memperkasa gerakan dakwah di negeri ini menerusi pendekatan dakwah era baharu. Pendekatan baharu itu diaplikasikan dengan penggunaan media sosial dan secara bersemuka khususnya kepada golongan anak muda. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sepawi Ahmad berkata 50,000 ahli usia dalam kalangan belia dilantik bagi menggerakkan dakwah menerusi media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam masa yang sama juga, kita menggerakkan dakwah yang berbentuk kebajikan. Sebab ini suatu yang lumrah. Sama ada bidang kebajikan itu dalam bidang kesihatan ataupun melihat masyarakat yang memerlukan. Yang bukan sekadar masyarakat Islam tetapi masyarakat yang bukan Islam. Yang berada dalam suasana yang memerlukan. Datuk Sepawi ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Beliau berharap inisiatif dakwah yang akan dilaksana dalam masa terdekat mendapat sambutan menggalakkan. Penganjuran Seminar Wanita Idola Anjuran Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah amat bertepatan bagi memberi pendedahan kepada penjawat awam wanita mengenai penglibatan dan sumbangan mereka dalam memperkasa sektor perkhidmatan awam.
Menurut pengarah wilayah Intan Kampus Sabah, Haris Ali, menerusi program tersebut, sumbangan wanita akan diketengahkan bagi meningkatkan lagi peratusan penglibatan mereka, khususnya sebagai ketua jabatan dalam perkhidmatan awam. Kita nak meningkatkan lagi kesedaran yang wanita tu tidak boleh ke belakang, perlu ke hadapan dan pada saya terus menjadi ketua pun dalam perkhidmatan kerajaan sebab saya rasa peratusan pelibatan itu boleh dipentingkan lagi. Beliau ditemui RTM selepas majlis penutupan seminar berkenaan di Intan Kampus Sabah Tuaran. Majlis penutupan disempurnakan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Sarul Bahia Abu. Seminar sehari ini menampilkan 3 panel bual bicara iaitu Ketua Pentadbir Parlimen Datuk Noryahati Awang, Pengarah Imigresen Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dan Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Profesor Madya Dr. So Win Si. Aku berasa bahawa seminar ini perlu diwujudkan dan keberkesanan ini yang adalah di sudut daripada kita berkumpul secara beramai-ramai dan bertukar pendapat dan juga kita saling motivasi antara satu sama lain, terutamanya wanita. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah disaran menyertai persidangan World Association of Lesson Studies WALS 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bermula 20 hingga 22 September depan. Ia bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pendidikan UKM, Profesor Dr. Satar Rasul, Malaysia sebagai negara penganjur WALS ke-16 menggalakkan penyertaan ramai khususnya dari Sabah. Jadi apa hasrat kita datang adalah sebenarnya supaya melalui Exco Pendidikan ataupun kerajaan negeri itu dia dapat menyokong dan menghantar lebih ramai guru-guru kepada persidangan antarabangsa ini. Beliau menyatakan demikian ketika membuat kunjungan hormat terhadap Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Menara Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus amalkan kawalan kendiri. Kita jaga kita. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat.